Misi K meneruskan agenda misi kemanusiaannya ke bumi Kemboja. Dalam episod minggu ini dan hadapan, kru Misi K telah menjalin kerjasama dengan NGO Haluan sememangnya aktif dalam membantu masyarakat Islam Champa, khususnya dalam memenuhi keperluan asas dan juga kesihatan, di samping menaja para pelajar menyambung pendidikan mereka. Kampuchea, nama lama bagi Kemboja, suatu ketika dulunya di bawah jajahan Perancis, telah mendapat kemerdekaan pada tahun 1953. Namun, ia bukan seindah yang disangka. Sekali lagi, mereka berdepan dengan sisi gelapnya ketika era pemerintahan komunis Pol Pot. Untuk memahami sejarah negara ini yang agak kompleks, kami telah dibawa ke sebuah lokasi yang dulunya amat digeruni. Dari tahun 1975 sehingga 1979, rakyat Kemboja yang hidup aman makmur, berbilang bangsa dan agama, telah dizalimi dan hidup menderita. Terus asalnya sekolah, tempat dia kumpulkan orang dia syaki menentang dia. Dan dia interrogate, dia siap buat siasaan, dapat maklumat, intellectual, profesional, orang berniaga, orang yang ada agama background. Tak kira Buddhis atau Islam, guru-guru agama, ia bila-bila. Yang menentang dia, orang yang bijak pandai. Dan sekolah tu dia tukar je dia penjara. Di situlah sebab dia mengumpul orang yang dia suspek. So mana yang dia rasa dia tak mahu, dia asingkan. Lebih 2 juta rakyat yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam akibat berlainan fahaman politik yang ekstrim. Setelah dibicarakan dan didapati bersalah oleh rejim Pol Pot, mereka telah dibawa pula ke sebuah lokasi yang terletak tidak jauh dari situ. Killing Field merupakan nama jolokan bagi menerangkan fungsinya. Mana yang nak bergiliran untuk bunuh, dia akan bawa kat sini. 1980, diorang start korek balik lubang ni dan dikumpulkan tengkorak ni dan bunuh dalam bangunan tu lah. Almost 60% masa tu Muslim kena bunuh. So ini di antara lubang-lubang tempat dia bunuh orang lah. Lubang ni berapa orang, lubang ni berapa orang. Kalau setiap tempat kita pergi dia tunjuk berapa orang. The tree was used as a tool to hang a loudspeaker. Untuk mengelakkan bila berlaku penuhan, dia elakkan supaya orang luar tak dengar suara orang menjerit sakit, dia gantung loudspeaker atas ni. Dari sini, kami telah dipelawa untuk berjumpa dengan Mufti Besar Kemboja bagi menyelami situasi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu Islam Champa. Memegang jawatan sebagai Mufti Besar di Kemboja sememangnya suatu tanggungjawab yang sangat besar. Segala hal ehwal berkaitan masyarakat Islam dari sudut pelajaran, perkahwinan, ekonomi dan sebagainya perlu dirancang dengan teliti agar semua merasa manfaatnya. Terima kasih Haluan dan saudara kita tim Malaysia perhatian kepada kami yang terjatuh hati untuk tolong kami. InsyaAllah saya berharap bahawa masa akan datang kami akan kemampuan itu boleh tambah-tambahlah. Disebabkan penduduk Islam dilihat sangat ketinggalan dalam pelbagai aspek kehidupan, bantuan dari negara luar, khasnya dari negara serumpun, sememangnya perlu dan amat dialu-alukan. Untuk itu, pihak Haluan yang dibantu selia oleh pegawai dilantik oleh pihak mufti telah merangka jenis bantuan yang relevan, khasnya bagi yang benar-benar memerlukan. Terletak 3 jam dari Bandar Phnom Penh, wilayah Cham menjadi lokasi utama liputan Misi K. Pelbagai landscape menarik telah kami tempuh di sepanjang perjalanan. Namun sebelum itu, beberapa perkara perlu dipenuhi dalam rangka kerja lawatan. Kita telah sampai ke Suong dalam perjalanan ke Pontian dan kita berhenti di Suong untuk beli barang-barang semua. Ini sebahagian daripada bantuan keluarga miskin di Pontian yang kita ada 3 tempat yang lain. Kita telah menyediakan barang-barang keperluan seperti beras, gula dan minuman. Jadi ini adalah sebahagian daripada bantuan kemanusiaan yang kita buat di Kemboja. Seterusnya,
kami ke sebuah lagi pekan berdekatan bagi membeli bekalan yang tidak kurang juga pentingnya dalam misi ini. Semua Islam di kampung. Dan ini adalah tempat pertama namanya Kampung POTN. Seperti kebiasaannya, masjid menjadi pusat berkumpulnya masyarakat Islam bagi menjalankan apa jua aktiviti kemasyarakatan. Untuk itu, kami akan berkampung selama 2 hari di sini bagi menjayakan program yang telah diaturkan sejak 3 bulan sebelumnya. Kehadiran kami telah disambut meriah oleh penduduk kampung POTN yang rata-ratanya terdiri dari keluarga petani dan nelayan. Suasana mereka itu boleh dikatakan suasana di Malaysia kita tahun 60-an dululah kalau secara bandingannya. Ini bukan penghujungnya, kita dapat meneruskan, memberi sumbangan yang lebih besar, membantu mereka. Haluan atau Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia merupakan badan bukan kerajaan atau NGO yang terpilih bagi menjayakan episod Misi K kali ini. Menjalankan misi kemanusiaan di negara Kemboja, perkampungan Islam di wilayah Champa dan di sekitarnya menjadi lokasi tumpuan bantuan. Terletak kira-kira 130 km dari Bandar Phnom Penh, Kampung POTN merupakan destinasi yang dituju. Misi haluan hari ini diteruskan dengan aktiviti yang dianggap penting buat penduduk setempat. Akibat kekurangan sumber kewangan dan jarak klinik kesihatan yang terletak jauh dari perkampungan mereka, kedatangan para sukarelawan yang menjalankan aktiviti kesihatan sememangnya dinanti-nantikan. Dalam aspek kesihatan, apa yang kami dapati, kehidupan mereka di sini adalah jauh ketinggalan, terutama segi penjagaan diri, kebersihan dan juga segi pemakanan. Jadi beberapa penyakit yang boleh dikawal ataupun dicegah melalui aspek pendidikan kesihatan dan pemakanan kesihatan. Memulakan pemeriksaan kesihatan sedari jam 9 pagi, kini hampir jam 2 petang, masih lagi ada penduduk yang datang tanpa henti. Keseluruhannya, hampir 70 kes telah berjaya dirawat serta diberikan bekalan ubat-ubatan bersifat sementara dalam sesi berpusat yang dianjurkan. Isu mendapatkan air bersih juga menjadi agenda sampingan mereka di sini. Dengan sedikit masa yang terluang, sukarelawan haluan sempat melawat ke sebuah kawasan berhampiran bagi memantau perkembangan projek pembinaan perigi. Pemilihan tempat ini adalah dengan bantuan Mufti Ustaz Haji Kamaruddin untuk kita pilih di tempat mana, tetapi kita bagikan kriteria pada mereka tempat-tempat yang agak mundur dan kekurangan dari segi kemudahan-kemudahan asas ini. Karena suasana mereka itu boleh dikatakan suasana di Malaysia kita tahun 60-an dululah kalau secara bandingannya. Kemudahan-kemudahan asas sangat terhadlah. Dengan adanya bantuan ini sudah pastilah dapat membantu mereka meningkatkan lagi kualiti hidup mereka. Bukan itu saja, selesai solat asar, satu lagi upacara penyerahan telah dijalankan buat warga emas tempatan. Kita baru selesai menyampaikan sedikit sumbangan kepada 36 keluarga fakir miskin pada tanggal 1 Ramadan di Kampung Raka Pram 1. Harapan kita ialah supaya sumbangan kita dapat membantu dan menceriakan Ramadan mereka. Bagi haluan, ini bukan penghujungnya. Kita juga mengharapkan rakyat Malaysia yang prihatin yang kita dapat meneruskan program ini, memberi sumbangan yang lebih besar, membantu mereka.
Ini adalah stage 3 kanser. Kalau tidak mendapatkan rawatan, mungkin akan membawa maut kepada beliau. Hari ini, kami ke sebuah lagi perkampungan masyarakat Islam di wilayah Chang. Dengan populasi penduduk seramai hampir 1.7 juta, ia wilayah kedua terbesar dari segi kepadatan penduduk. Raka Pram ni maksud dia Pram tu 5. Raka tu pokok. Jadi pokok kampung 5. Ini Masjid Al-Ansar ni di kampung Raka Pram lama lah. Dan ini memang kampung asal orang Islam dari sini. Jadi hari ini hari kelima, insyaAllah menyambung pada misi kebajikan dan kemanusiaan kita. Kita buat pemeriksaan kesihatan. Dipahamkan ada 25 keluarga lah yang akan kita rehat hari ini. Masjid yang berusia lebih 40 tahun ini telah melalui fasa pengubahsuaian dari semasa ke semasa. Agama Islam juga dikatakan telah tersebar di sini lebih 900 tahun yang lalu. Sementara sukarelawan haluan yang lain membuat tinjauan penduduk tempatan yang perlu mendapatkan rawatan, kesempatan yang ada digunakan bagi menyiapkan bekalan perubatan. Masyarakat Melayu Islam Champa sememangnya telah lama bertapak sebelum wujudnya lagi negara Kemboja ratusan tahun yang lampau. Kesihatan dan kebajikan penduduknya menjadi fokus utama kami bersama NGO Haluan bagi episod ini. Sekarang kita sampai ke kampung PTN untuk mencari seorang pesakit. Bersama saya ialah Dr. Muhammad Arif yang akan membantu saya dalam misi bantuan kemanusiaan dan kebajikan di kampung ini. Assalamualaikum. Ini adalah Puan Kelly berumur 52 tahun, salah seorang pesakit yang kita temui pada hari ini untuk mendapatkan rawatan dan juga pemeriksaan kesihatan daripada kami lah ya. Ada rawatan secara tradisional tak? Boleh kami lihat? Ya. Iya sana. Sekurang-kurangnya ini adalah stage 3 atau atas ya. Kanser telah menutup bahagian limpa dia ya. Pembengkakan dipanggil limpadima ya. Ini yang kita lihat di bahagian tangan ya. Kita tak nampak di bahagian dada itu sendiri, buah dada ataupun paru-paru. Kalau beliau tidak mendapatkan rawatan, mungkin akan membawa maut kepada beliau. Kalau kita lihat pesakit ini sudah tentu mereka tidak punya wang untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya, dan sebab itulah sebenarnya kita harus membina untuk membantu golongan-golongan yang selebih ini, insya-Allah. Ini ubat, bukan ubat untuk kanser itu sebenarnya lah. Ini ubat untuk tahan sakit, untuk mengurangkan dia sakit lah ya. Yang ini untuk tambahkan selera makanan ataupun vitamin lah. Pihak kami akan memberikan sumbangan sedikit makanan lah untuk beliau. InsyaAllah. Kita menziarahi rumah yang kedua, seorang makcik tua yang telah mengidap penyakit beberapa tahun. Jadi kita akan menziarahi untuk membuat pemeriksaan kesihatan dan memberi ubat mana yang perlu. Assalamualaikum. Kami datang dari Malaysia untuk ziarahi makcik, untuk cek makcik kalau ada sakit apa ya. Nanti kita bagi ubat yang perlu ya. Duduk dengan siapa ni makcik Izmat? Tong hai mai. Sekarang ni ada sakit apa makcik? Batuk ke, demam ke, letih, tak ada selera makan. Sana sok Ivana ke? Kuat. 160 80. Nanti kita bagi ubat yang perlu ya untuk tambah tenaga balik. Ini sedikit sumbangan daripada kami ya, daripada haluan ya. Okey ya. Ya. Dalam lawatan yang dijalankan, kami dapati rata-rata penduduk warga emas hidup dalam serba kedaifan
tanpa perhatian dari aspek kesihatan. Lebih menyayat hati, di usia sebegini, mereka tinggal bersendirian, di mana ahli keluarga lain terpaksa berhijrah ke bandar demi menambahkan sumber ekonomi. Assalamualaikum. Dengan mati sebelah. Bagi Ibrahim yang bekerja sebagai seorang pesawah, diserang angin ahma beberapa bulan lalu telah membataskan dirinya untuk mencari rezeki. Dengan statusnya yang hidup membujang, kehadiran haluan sedikit sebanyak menceriakan hari minggunya. Untuk memaksimalkan lawatan pemeriksaan kesihatan, strategi merawat semalam telah diubah suai. Kami telah merancang untuk membuat rawatan sebanyak 24 buah rumah. Cara kami rawat ni, 2 orang doktor kita bagi kepada 2 tempat lah. 12 orang, 1 pasukan lah. Ini adalah rumah yang kelima lah yang kami rawati. Makcik ni, masalah utamanya bukanlah masalah yang besar, tapi masalah sakit tubuh, kurang tenaga, kurang selera makan dan sebagainya. Kebanyakannya kes-kes yang kami lihat di sini adalah kes-kes yang ringan, kes yang melibatkan orang-orang tua. Apa yang kami harapkan, program-program begini akan kami cuba teruskan daripada masa yang akan datang lah, insyaAllah oleh pasukan kami yang lain lah. Tinjauan tim kedua yang diketuai oleh Dr. Baharudin pula cuba mendekati peniaga kecil yang kebetulan menyapa ketibaan misi kami. Berbeza dari negara kita, keuntungan sekecil RM10 sekalipun belum tentu mampu diperoleh dalam seharian berniaga. Misi sukarelawan membantu penduduk tempatan dianggap usaha murni yang patut diteruskan. Bagai tiada masa untuk berehat, mereka meneruskan pemeriksaan ke beberapa lagi buah rumah. Bagi masyarakat di Kampung Roka Pram, isu mendapatkan rawatan kesihatan telah lama membelenggu mereka. Ini kerana klinik yang terdekat terletak sejauh 45 km dari sini. Oleh yang demikian, agak mustahil untuk ke sana, apatah lagi dengan tiada kenderaan serta dihimpit isu keuangan. Assalamualaikum. Macam sakit sendi semua. Muka 6 orang. Ini tanda-tanda kaki bengkak, medical term is pedal edema. Yang saya suspek adik ini telah mengidap penyakit AGN ataupun nephrotic syndrome, salah satu penyakit buah pinggang lah di peringkat umur yang belasan tahun. Masyarakat Islam Champa bagaikan baru bangun dari tidur yang panjang. Kesan peperangan saudara akibat perbezaan fahaman ideologi politik secara tidak langsung meranapkan kemajuan sebuah tamadun yang satu ketika dulunya sangat dihormati. Tanpa bantuan dari dunia luar, khasnya saudara seagama pastinya menjadikan bangsa Champa terus lenyap dari sejarah dunia. Sesungguhnya sudah menjadi kewajipan bagi kita yang lebih bernasib baik untuk meneruskan bantuan demi sebuah ikatan silaturahim. Saksikan sambungan episod Misi K minggu hadapan di mana haluan memantau perkembangan para pelajar tajaan mereka di bumi Kemboja. Saya sanggup balik untuk memberikan ilmu yang saya ada dekat bangsa saya. Bagi membolehkan NGO haluan meneruskan usaha murni mereka, anda bolehlah menghulurkan sumbangan ke nombor akaun tertera.